بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Sulaiman Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu, kata dia, ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun fa aqamna 'indahu 20 lailah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa فظن أن قد اشتقنا أهلنا فسألنا عمن تركنا من أهلنا فأخبرناه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم أو كما قال. Hadis sahih muttafaqun alaih. Seorang sahabat yang bernama Abu Sulaiman, adapun nama sebenar dia Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu. Kata Abu Sulaiman, kami telah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqarribun. Kumpulan kami ini terdiri daripada anak-anak muda yang umur lebih kurang sebaya. Ini ceritanya. Malik bin Al-Huwairith dia cerita, dia kata pernah mereka ni ramai-ramai, budak-budak muda ramai-ramai pergi mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tujuan nak belajar daripada Nabi. Dulu punya cerita. Pakat ramai-ramai kawan-kawan anak-anak muda ni pakat-pakat pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqamna 'indahu 20 lailah, dan kami duduk sama dengan Nabi 20 malam. Dia nak belajar dengan Nabi 20 malam, siang malam 20 hari 20 malam belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Kata Malik bin Al-Huwairith ataupun Abu Sulaiman ini, dia kata selama 20 hari 20 malam kami duduk dengan Nabi ini, kami dapati yang kata Nabi Muhammad ni, dia ni rahiman rafiqa. Dia ni satu orang yang cukup pengasih, dan dia satu orang yang cukup lemah lembut. Kita tuan-tuan, kalau kita nak berlakon depan orang upah hari dah, kita sebenarnya jemuan kan, tapi kita nak tunjuk ke orang kata kita ni baik, upah hari kita boleh tunjuk. Tak upah hari ya? Tak upah hari orang kenal perangai kita hak sebenar, akhlak kita yang betul. Lagu mana kita sebenarnya duduk 2-3 hari orang kenal. Kita kan boleh tahan. Kalau nak berlakon ni tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan lama. Perangai hak betul pabrik juga. Orang putih kata the true colour
Kalau dia hak sebenar tu, tak berapa hari orang tahu. Tapi Nabi SAW, Nabi ni dia bukan berlakon, dia bukan buat-buat tunjuk baik depan orang. Nabi ni memang manusia baik. Malik bin Al-Huwairith ataupun dipanggil dia ni dengan nama Abu Sulaiman, dia ni bersama dengan beberapa orang kawan dia, anak-anak muda, pergi jumpa Nabi SAW. Pergi duduk, pergi tidur bangun sama dengan Nabi 20 hari 20 malam. Dia kata kesimpulan hak dia boleh buat tentang Nabi ini, wa kana Rasulullah SAW rahiman rafiqa. Yang kata Nabi Muhammad ni, dia kata dia satu orang yang cukup penyayang, dan dia ni satu orang yang cukup lemah lembut. Ni Nabi Muhammad. Fadhanna anna qad ishtaqna ahlana. Setelah 20 hari 20 malam kami duduk sama dengan Nabi, Nabi boleh tahu bahawa kami ni sebenarnya teringat dekat kampung laman kami. Nabi ni dia mudah kenal orang. Selain daripada Allah bantu dia, Nabi ni tak boleh siapa bohong dia. Orang bohong dia pun dia kenal. Orang main nak buat apa ke dia pun dia tahu. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala lindungi dia. Allah bagi tahu semua benda dekat dia. Kan, sehingga kan Yahudi pernah nak tipu Nabi. Yahudi pergi buat muka manis, jemput Nabi pergi ke rumah mereka. Kemudian mereka buat kambing panggang nak jamu Nabi SAW. Bila sampai di situ, mereka letak kambing tu di depan Nabi, nak suruh Nabi makan. Nabi tak makan. Nabi tak makan. Sampai kesudah Nabi tak makan. Jadi Yahudi ni rasa sangat kecewa. Dia bubuh racun dalam kambing tu. Dia nak suruh Nabi makan, nak suruh Nabi kena racun. Tiba-tiba Nabi tak sentuh kambing Yahudi hidang ni. Sehingga kan mereka ni tak boleh bertanya Nabi. Mereka kata, Muhammad, pasal apa kamu tak jamuh langsung hidangan yang kami hidang dekat kamu ni? Nabi jawab terang-terang dekat mereka. Nabi kata, mana mungkin Rasulullah kekasih Allah nak makan benda yang ditaruh racun. Nabi kata. Yahudi pun bila dah dengar macam tu, mereka kata kalau macam tu memang betul kamu ni pesuruh Allah. Tapi kami tak beriman juga. Dia kata. Ni Yahudi. Mereka test. Dan hasil daripada test mereka tu, mereka dapat. Memang betul. Nabi Muhammad ni Nabi. Tuhan bagi tahu kat dia. Tapi tak beriman tak juga. Pasal angkuh sombong. Tak mau nak ikut kebenaran. Begitu. Nabi Muhammad SAW bila budak 20 orang ni main mengaji ke dia, tiap-tiap hari tidur bangun sama dengan dia. Di ujung 20 hari itu Nabi SAW tahu dah bahawa mereka ni semua teringat kepada keluarga. Fasa'alana amman tarakna min ahlina. Nabi SAW tanya kami tentang keluarga kami yang kami tinggal di kampung tu. Nabi tanya, kamu ada mak dah? Ada. Kamu ada ayah lagi dah? Ada. Kamu ada anak dah? Ada. Kamu ada keluarga dah? Ada. Nabi tanya semua. Mereka ni jawab kata mereka ada keluarga dan mereka sangat teringat dekat keluarga mereka setelah tinggal 20 hari. Fa-akhbarnahu. Maka kami cerita dekat Nabi, kami ada bapa, kami ada mak, kami ada isteri, kami ada anak, kami ada keluarga, kami ada rumah, kami ada binatang ternakan. Cerita belaka dekat Nabi SAW. Faqala Nabi SAW. Nabi bila dengar macam tu, Nabi kata, irji'u ila ahlikum. Nabi kata, cukuplah. Untuk round pertama ni, mengaji dekat aku 20 hari, 20 malam, Nabi kata cukup. Pergi baliklah dekat keluarga kamu. Nabi kata. Fa'aqimu fihim. Diduduk dengan mereka pula. Keluarga yang kamu dah tinggal lama, kamu balik pergi, kamu duduk sama dengan keluarga kamu. Wa'allimuhum. Apa yang kamu belajar daripada aku, kamu pergi ajar mereka. Wa'muruhum. Balik dan suruh mereka turut perintah Allah. Nabi kata. Ni apa yang kamu belajar daripada aku 20 hari 20 malam ni, balik pergi bagi tahu dekat keluarga kamu, suruh depa turut perintah Allah. Wa sallu salata kaza fi hini kaza wa salata kaza fi hini kaza. Kau balik pergi, kamu bagi tahu dekat keluarga kamu, dekat orang kampung kamu, bila sampai waktu sekian kena sembahyang. Bila sampai waktu sekian kena sembahyang. Pagi-pagi kena sembahyang subuh. Tengah hari kena sembahyang zuhur. Bawa ke petang kena sembahyang asar. Menjelang malam sembahyang maghrib. Saat lagi sebelum kamu tidur sembahyang Aisyah.
Nabi SAW kata, apa yang kamu belajar, balik di amal bersama dengan keluarga kamu di kampung. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةِ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. Bila masuk waktu nak semayang, azan. Nabi kata, وَلْيَأُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. Pilih hak paling tua di kalangan kamu untuk jadi imam sembahyang kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis itu hadis sahih muttafaqun alaih. Sepakat ulama mengatakan itu hadis sahih. Daripada hadis ini dapat kita faham. Yang pertama, Nabi SAW adalah manusia yang siapa juga kalau jumpa dia, semua kata dia baik. Ni Nabi Muhammad. Siapa juga yang jumpa dia, yang sempat hidup sama dengan dia, yang sempat bergaul, berkenalan dengan dia, akan kata dia baik. Tak ada manusia kata Nabi tak baik. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu. Yazid kata, "Intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amru bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu." 3 orang ni. Yang pertama Yazid bin Hayyan, yang kedua Husain bin Sabrah, dan yang ketiga Amru bin Muslim. Mereka ni, 3-3 ni tabi'in. Tabi'in maksudnya golongan yang tak sempat jumpa Nabi. Mereka hanyalah sempat jumpa sahabat Nabi. Jadi tabi'in ni golongan yang tak dan jumpa Nabi. Teringin sangat mereka ni nak tengok Nabi ni macam mana rupa dia. Teringin sangat. Lagu macam kita lah. Dah, kita lah ni teringin nak tengok Nabi ni rupa dia macam mana Nabi ni. Jernih rupa Nabi ni macam mana. Tenang, wajah Nabi ni tenang macam mana. Nabi ni kita teringin lah kalau boleh nak tengok muka dia sekali. Nak tengok dia dalam jaga mustahil. Sebab Nabi dah tak ada lah ni. Kalau Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh izin kat kita sekali mimpi jumpa Nabi pun cukup. Pokok pangkalnya teringin sangat kita ni nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dalam masyarakat kita hari ni, masyarakat kalut. Masyarakat kita hari ni masyarakat kalut. Serba-serbi kalut. Kan? Tapi tak tahu, kadang-kadang tu tak tahu, jadi keliru, jadi confused, dia jadi bercamuk lagu tu. Islam hak sebenar lagu mana? Hudud Allah lagu mana? Ada pula lah ni hudud Allah, hudud apa, macam-macam hudud pula. Jadi kita pun kadang-kadang tak apalah tentang hudud tu, tak apalah, tapi ada ke hudud Allah, hudud lain kan? Jadi kita ni kadang jadi keliru. Kalaulah Allah ni ada Nabi, oh cantik. Kalaulah Allah ni ada Nabi, sebab bila tak ada Nabi ni, siapa cakap pun ada pihak tak setuju. Tak usah alim, tak usah baik, tak usah jadi tok guru macam manalah, ada pihak tak setuju. Kalaulah Allah ni ada Nabi, Nabi mai hebat ni hudud yang kita kena buat cantik. Tapi apa kedaya, Nabi tak ada dah lah ni. Kadang-kadang kita bila fikir frah sungguh. Pasal apa kita frah? Pasal terang-terang Quran bagi tahu, hadis bagi tahu. Ada orang tak apa kan? Kalaulah ada Nabi mai bagi tahu, hak ni hak Islam betul, kena ikut, selesai masalah. Macam mana zaman Nabi SAW hidup dulu. Kalau sekiranya timbul terlingkah di kalangan sahabat, Nabi buat keputusan Nabi itu mengatasi semua kekeliruan. Kadang-kadang dia teringat macam tu, kalau ada Nabi lah, jadi ingat begitu. Tak mungkin lah, sebab Nabi dah tak ada dah lah ni. Nabi Muhammad SAW ni kita sangat rindu dekat dia, teringin nak tengok dia. Kalau kita rasa rindu nak tengok dia, golongan tabi'in lebih-lebih lagi teringin nak tengok dia. Sebab ada pertadaan sikit aja. Bila wafat Nabi SAW, baru mereka ni lahir ke dunia ni. Takdan sikit aja. Macam kita ni tak ada lambat 1400 tahun dah hilang, tak ada Nabi ni. Jadi lama dah. Mereka ni mereka kata kalau aku ni beranak awal sikit, dia kata dan tengok Nabi. Takdan. Elok Nabi wafat, maka lahir golongan tabi'in. Maka 3 orang ni, mereka ni tabi'in. Yazid, Husain dengan Amru, 3 ni tabi'in. Mereka pergi jumpa seorang sahabat yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Pergi jumpa dengan Zaid bin Arqam.
Bila sampai di depan Zaid bin Arqam, Zaid ni sahabat Nabi. Depa sampai di depan Zaid bin Arqam, falamma jalasna ilaih, bila kami duduk depan Zaid sahabat Nabi ni, qala lahu Husain, Husain ni kata dekat Zaid sahabat Nabi ni, dia kata laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Husain ni kata dekat Zaid sahabat Nabi ni, dia kata wahai Zaid, untunglah kamu kerana kamu mendapat kebaikan yang cukup banyak banding dengan kami. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami tak dan tengok. Yang kata Nabi ni macam mana tak dan tengok, dengar nama aja. Kata ada satu Nabi, nama dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupa Nabi macam mana tak dan tengok. Untunglah kamu wahai Zaid, pasal kamu dan tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sami'ta hadisah, untung kamu sebab kamu dan dengar hadis Nabi. Kamu dengar Nabi bercakap, kamu tengok rupa Nabi, kamu dengar Nabi bercakap. Wa ghazauta ma'ah, beruntung kamu kerana kamu dan pergi berperang sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaita khalfah, untung kamu sebab kamu dan semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Untung kamu ni, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Kamu beruntung wahai Zaid sebab kamu dapat kebaikan yang cukup banyak. Dan semayang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, dalam hadis Nabi cerita ke kita, sahabat Nabi ni bila semayang dengan Nabi, berebut ni nak duduk saf pertama belakang imam ni, berebut. Satu, mereka berebut tu kerana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, orang yang semayang saf pertama pahala besar. Yang tu satu. Maka di kalangan sahabat ni ada yang sanggup merangkak untuk nak tidur saf pertama kerana nak rebut pahala besar orang yang semayang saf pertama. Tapi ramai daripada sahabat ni bukan kerana pahala besar tu saja, tapi kerana mereka nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kerana tu semayang saf pertama. Sehingga kan di kalangan sahabat ni bila Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi ni, nak tengok pipi Nabi ni, tengok pipi Nabi tu. Nabi bagi salam belah kiri, Assalamualaikum warahmatullahi, orang hak duduk belah kiri tu nak tengok pipi Nabi. Sampai macam tu sekali, mereka tak mau lepas peluang walaupun satu saat daripada nak menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian sekali cinta sahabat-sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran apabila Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik dalam perang Uhud. Sahabat-sahabat ni tak fikir nyawa. Sahabat-sahabat tak fikir nyawa. Pakat meluru lari daripada tempat-tempat yang jauh ni, mai tahan belakang, mai tahan dada. Kena anak panah. Mereka tak mau anak panah tu kena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh dalam lubang tu. Seorang-seorang sahabat ada yang sampai 70 kesan anak panah dan juga luka di badan ketika mereka syahid di dalam perang Uhud. Sayang mereka ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai nyawa bagi mereka tidak ada harga. Kerana kasih mereka kepada Nabi lebih berharga daripada nyawa hak Tuhan bagi ke mereka. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita baca hadis-hadis macam ni, kita cubalah. Cuba buktikan kita sayang Nabi. Kan? Di antara cara kita nak bukti sayang Nabi ialah kita amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni bukan sahaja sunnah dari segi simpan janggut, pakai serban, pakai jubah sahaja. Tetapi jauh lebih besar daripada itu ialah sunnah menuntut ilmu. Nabi SAW sampai sebut dalam hadis dia, menuntut ilmu ni fardu ke atas setiap orang Islam. Itu sunnah Nabi. Kalau kita ada cinta pada ilmu yang Nabi tinggalkan kita mengamalkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan dengan mengamalkan sunnah itu, Nabi SAW terima kita jadi umat dia, dan Nabi SAW bagi syafaat dekat kita ketika kita berhimpun di padang mahsyar itu, insyaAllah. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 1. Muka surat 133.
Jilid 1 muka surat 133. Kita masuk satu bab baru, kata dia bab majaa fi su'ril hirrah. Fi su'ril hirrah. Itu bab yang datang pada menyatakan baki minuman kucing. Dalam satu bekas ada ayam. Ayam tu kucing menjilat minum. Maka ayam yang tinggal itu ialah baki minuman kucing. Apa hukum dia dalam agama? Bulan lepas kita tengok baki minum anjing. Kalau dalam satu besen ada ayam, anjing menjilat ayam dalam besen tu. Ayam tu kena tuang buang, bekas tu kena sama. Yang tu kita tengok bulan lepas. Bulan ni pula kalau bekas ada ayam, kucing menjilat ayam tu, apa hukum dengan ayam yang tinggal di dalam bekas tu? Ketahuilah saudaraku, adalah ayam baki minum kucing itu adalah, adakah ia najis ataupun suci? Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Syafi'i di dalam Al-Um, menunjukkan bahawasanya suci ya. Kalau kucing menjilat ayam tu suci, ayam tu bersih. Demikianlah bunyi hadisnya. An Kabsyah bin Ka'ab bin Malik wa kanat 'inda ibn Abi Qatadah anna Aba Qatadah dakhala 'alayha. Maksud dia diriwayatkan daripada Kabsyah bin Ka'ab bin Malik. Dan adalah Kabsyah itu di sisi anak laki-laki Abi Qatadah. Yakni dia menantu perempuan kepada Abi Qatadah. Dan Kabsyah merupakan isteri kepada anak Abi Qatadah. Ini hadis ni riwayat daripada satu orang perempuan. Nama dia Kabsyah. Kabsyah ni dia anak Ka'ab bin Malik. Itu kita dah baca, dah cerita tentang Ka'ab bin Malik di masjid ni dulu. Ka'ab bin Malik, dia ni satu orang yang tertinggal sewaktu perang Tabuk. Turun ayat dalam surah At-Taubah. Ayat itu turun kerana Allah nak ampunkan Ka'ab bin Malik ni. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ni dia satu orang sahabat yang ketinggalan sewaktu berlaku perang Tabuk. Orang pergi perang Tabuk, dia terlambat sikit. Bangkit-bangkit tengok orang tak ada orang pakai berangkat dia. Maka Nabi SAW sampai tengah jalan, Nabi tanya mana dia. Ka'ab ni tak nampak pun. Ada pula satu orang sahabat sudah jawab, kata dia ni nampak gaya tak mungkin tidur. Itu sebab dia tak ikut kita. Ada juga kawan anak garam dia. Kan? Lepas tu bangkit pula seorang sahabat lain, dia kata sangat buruklah apa yang kamu cakap. Kerana Ka'ab bin Malik ni setahu aku dia satu orang yang baik. Dia tak macam yang kamu sangka dekat dia. Ini Ka'ab bin Malik. Jadi Kabsyah ni dia anak Ka'ab bin Malik. Dan dia menjadi menantu kepada Abu Qatadah, sahabat Nabi. Dia yang meriwayatkan hadis ini. Kata dia bahawasanya mentua dia yang bernama Abu Qatadah masuk ke atasnya, yakni mai ke rumah dia. Satu hari Abu Qatadah mai rumah dia. Abu Qatadah ni pak mentua dia. Satu hari dia kata pak mentua dia Abu Qatadah sahabat Nabi mai ke rumah dia. Maka apabila sampai waktu sembahyang, maka dia hendak sembahyang. Abu Qatadah ni masuk waktu dia nak sembahyang. Qalat fasakabtu lahu wabu'ah. Maka kata Kabsyah, maka menuang aku baginya akan ayat sembahyang. Bila pak mentua nak sembahyang, nak ambil ayat sembahyang, menantu ni tolong ambil ayat. Tolong tuang dia nak ambil ayat sembahyang. Dulu bukan ada pancor. Kan dulu tak ada pancor. Jadi nak ambil ayat sembahyang kena ayat ni lah. Ayat dia ambil daripada wadi mana ke, buat main, ayat tu lah guna untuk nak ambil ayat sembahyang. Jadi bila dia nak ambil ayat semayang, menantu tolong tuang ayat kat dia. Begitu. Di dalam hal yang demikian itu, qalat faja'at hirrah tashrab, dia kata. Maka kata Kabsyah, datang seekor kucing mau minum. Tengah Abu Qatadah ni duk ambil ayat semayang, mai tengok anak kucing mai duk miau bunyi macam lapak ayam. Begitu. Kata dia fa'asgha lahal ina hatta syaribat. Maka menyenyet
oleh Abu Qatadah, yakni mentuanya, bagi kucing itu akan bekas air yang mau diperbuat air semayang itu, sehingga minumlah kucing itu. Dan aku memandangkan perbuatan mentua aku itu. Dia kata, tengah Abu Qatadah duk ambil air semayang, mai anjing duk miau-miau bunyi macam latah ayam, macam dahaga ayam, macam nak minum ayam. Saya kata, anjing pula silap. Mai sekok kucing, takkan anjing bunyi miau-miau pula, kan? Mai sekok kucing duk bunyi miau-miau kat dia, bunyi macam lapak ayam, kan? Maka dia pun ambil bekas dia duk tuang, duk ambil ayam semayang tu, dia ambil bekas tu, dia sengit bagi kucing minum sikit. Ayam tu dia duk ambil ayam semayang, ayam tu juga dia bagi kucing minum. Begitu. Baik. Jadi bila Pak Mentua ni buat macam tu, Kabsyah ni, menantu ni, dia duk perhati tengok, cara dia perhati tengok tu macam ada satu tanda tanya dalam diri dia, boleh ke? Dia dulu tu, ni apa ni, ayam dia duk buat ambil ayam semayang, dia pergi bagi kucing minum ni, boleh ke tak ni? Cara dia tengok tu, Abu Qatadah tahu menantu ni macam jadi wah-wah, boleh tak boleh benda dia buat. Baik. Dia kata, sehingga minumlah kucing itu, dan aku memandang perbuatan Pak Mentua aku itu. Kata dia, qalat Kabsyah fara'ani anzuru ilaih. Maka katanya, maka melihat mentua aku, yakni Abu Qatadah itu, kepada aku, memandang kepada perbuatannya itu. Pak Mentua ni pun bila menantu duk tengok dia lain macam, dia pun tengok menantu dia lain macam juga. Dia begitu, kan? Bila dia ambil ayam tu bagi kucing minum, menantu dia tengok nampak lagu pelik, kan? Dia pun tengok muka menantu dia tahu menantu dia rasa pelik dengan apa yang dia buat. Baik. Faqala ata'jabina ya binta akhi. Maka kata Abu Qatadah, adakah engkau perkenankan perbuatanku ini, wahai anak saudaraku? Bila dia tengok menantu duk perhati lagu tu, dia tanya menantu dia. Dia kata, apa pasal dengan hang ni? Hang rasa pelik ke apa yang aku buat ni? Dia kata begitu. Faqultu na'am. Maka kata Kabsyah menantu dia ni, na'am, ya, perkenan hamba. Dia kata memang betul, saya berasa pelik semua, tak pernah tengok lagi lah ayam yang digunakan untuk ambil ayam semayang boleh bagi kucing minum. Saya tak pernah tengok orang buat macam ni. Qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha laysat binajis. Dia kata, katanya tak usahlah engkau sangka lebih minum kucing itu najis, kerana bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia bahawasanya kucing itu tiada ia najis. Abu Qatadah kata tak ada buat pelik lah, betul lah. Dia kata sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri kata ayam kalau bekas jilat oleh kucing, ayam tu bersih. Pasal apa? Pasal kucing bukan najis. Pak Mentua dia kata lagu tu, innama hiya minat tawafina alaikum awit tawafat. Maksudnya hanya saja ialah setengah daripada binatang yang berjalan-jalan, meratai segenap tempat dan segenap ceruk. Maka jika engkau lihat akan dia makan najis, kemudian raib dia daripada mata kamu sekira-kira lama ia, kemudian mendapat air minum, maka sucilah mulut dia daripada mutan najis. Dia kata, dia kata kucing ni, dia kata tak ada apa, kucing ni dia bukan najis. Kucing ni minat tawafina alaikum awit tawafat. Tawaf, kita duk kata tawaf tu maksud dia apa? Maksud dia duk pusing Kaabah, tawaf. Kucing ni, dia ni minat tawafin, dia jenis duk tawaf. Kucing ni tawaf apa? Dia tawaf kaki. Kita duduk berjalan tu, dia main pusing kaki kanan, dia pusing kaki kiri, dia pusing kaki kanan, dia pusing kaki kiri, cepuk kita sepak pergi keliling. La ilaha illallah. Peroi macam apa? Tak boleh kucing main duk kelitin di kaki, kan? Main kelitin mula kai dia belan sikit. Duk main duk kelitin lagi, bunyi dah kita kucing ni tak ikut sepak. Cuma kucing ni bukan dia ada telinga panjang tapi tak dengar. Kita kata apa? Dia main duk kelitin lagi, main kali ketiga sepak. Kata sepak kucing terpelanci ke dinding, tengah selok dia tak nak menyawa, tak boleh, kan? Ada manusia buat kerja macam tu, kan? Nabi kata innama hiya minat tawafin. Yang kata kucing ni, dia ni jenis menatang yang suka duk kelitin kaki.
Dia tak ada salah apa. Dan dia pun bukan najis. Maka sesuai dengan kucing ni, memang dia jenis binatang hak suka duk kelicing kot kaki. Tak ada siapalah dia buat zalim pada dia. Itu maksud Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, kalau sekiranya kamu lihat dia makan najis, nampak kucing tu pergi duk tokak makan bangkai tikus. Tikus mati apa tang mana ke, kucing tidur gigit makan. Bermakna kucing tu makan najis. Tak lama lepas dia makan tu, dia lari raib pergi hilang tang mana ke, sat lagi dia mai pula. Dia mai pula tu dia dianggap bersih daripada makan najis. Nabi kata. Kalau tengah dia duk tokak tikus tu, lepas tu dia mai jilat ayam kita, ayam tu jadi najis. Tapi lepas dia tokak tu, dia pergi, tak tahu dia raib, tak tahu pergi ke mana, dia mai pula, dianggap dia bersih. Nabi kata itu hukum terhadap kucing. Begitu kata At-Tirmizi. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Siti Aisyah dan Abi Hurairah, dan bermula hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Hadis ni boleh buat hukum. Begitu masalah ayat minum kucing dan hukumnya. Kata Abu Isa, dan ialah yakni sebagai pada hadis dan masalah itu perkataan kebanyakan ulama daripada sahabat-sahabat Nabi SAW dan at-tabi'in, dan mereka yang kemudian daripada mereka itu, seumpama Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq, tiada memikir mereka itu akan salah pada memakai dan menggunakan ayam lebih daripada minum kucing. Ulama semua kata apa? Ayam kalau bekas dijilat oleh kucing, ayam tu bersih. Bukan sahaja bersih, bahkan boleh digunakan untuk wuduk. Dia kata begitu. Dan ada pun perkataan Imam Syafi'i yang menunjukkan tiada najis ayam baki minum kucing itu, ialah umum perkataannya dalam masalah itu. Masalah dia kata tolong tuang ayam mengambil wuduk. Ya saudaraku, dalam hadis dan masalah itu, sahabat ada buat mengambil ayat semayang bertolong dengan orang tuang. Ni tadi Abu Qatadah tadi. Dia nak ambil ayat semayang, menantu dia kabsyah tolong tuang ayam dekat dia. Bolehkah kita nak ambil ayat semayang, ada orang tolong duk tuang ayam kat kita? Boleh ke tak boleh macam tu? Maka perbuatan itu ada 3 macam pada mazhab Syafi'i. Kata Imam Nawawi telah berkata ashab kita, bertolong ambil ayat semayang itu ada 3 bahagi. Yang pertama, bertolong dengan orang lain pada menghadirkan ayat, maka tiada makruh. Kita nak ambil ayat semayang, kita suruh orang tolong pergi ambil ayat ni bertelaga mai kat kita. Tak ada salah apa itu. Biasalah tu. Kita nak ambil ayat semayang, kita suruh orang tolong pergi kandang ayat bawa mai kat kita. Tak ada salah apa. Tidak makruh. Yang keduanya, bertolong dengan orang lain pada membasuhkan anggota. Dan orang lain itu menggosokkan anggota ayat sembahyangnya. Maka ini kelakuan yang dimakruhkan oleh syarak. Ini macam orang lumpuh. Orang lumpuh. Dia sendiri nak ambil ayat sembahyang tak boleh lah, sebab tangan tak muat. Maka ada orang main duk tolong tuang ayat kat dia, orang tu juga tolong sapu ayat sembahyang di anggota wuduk dia. Makruh. Dia kata kalau sekiranya dia boleh usaha buat sendiri tapi suruh orang buat, makruh. Dia lumpuh sebelah aja, lumpuh sebelah kanan, sebelah kiri boleh bergerak. Tapi merah, suruh orang buat semua. Makruh dia kata. Dia suruh kita usaha sendiri, basuh sendiri. Sebab apa tuan-tuan? Sebab bila orang tolong ambil ayat semayang kat kita, orang tu tak tahu tempat mana kena ayam, tak kena ayam lagi. Orang tu tak tahu. Kalau kita sendiri ambil, kita tahu kawasan mana berasa ayam tak sampai lagi. Jadi maknanya kalau suruh orang tolong ambil ayat semayang, tolong gosok kita, dibimbangi. Takut kalau ada tempat yang tidak sampai ayam, maka wuduk tidak sah. Wuduk tidak sah, semayangnya tidak sah. Takutnya begitu, maka dia makruh. Yang ketiganya, tolong tuang sahaja ke atasnya, maka ini kelakuan lebih aula meninggalkannya. Dia kata kalau hak ketiga ni, orang tolong tuang saja, dia ambil ayat semayang sendiri, tapi orang tolong tuang. Sebaik-baiknya tuang sendiri. Dia kata lebih aula kita tuang sendiri, kita ambil ayat semayang daripada orang tolong tuang kat kita. Itu pendapat Imam Syafi'i tentang benda ni. Baik, terus turun bawah tu, memberi minum kucing berpahalakah? Dia kata kita bagi kucing minum, boleh pahala ke tak boleh? Wahai saudaraku, dalam hadis dalam masalah itu, sahabat Nabi SAW memperbuat ihsan. Dia kata ihsan maksudnya kasihan kepada kucing yang dahaga, diberinya minum akan dia. Demikianlah suruh Nabi SAW. Ini berbuat ihsan. Buat ihsan ni bagus.
Jadi wang ihsan ni bagus ke tak? Yang tu bab lain pula susah sembang malam ni. Kan? Buat ihsan ni bagus. Dia kata pasal apa? Kita tunjuk yang kita ni kesian ke orang. Kesian ke orang ni bagus. Maka biarlah seseorang itu biar berkesihan kepada binatang. Dia kata manusia ni kalau boleh kena ada rasa kesian. Bukan sahaja kepada sama-sama manusia, bahkan binatang pun kita kena ada rasa kesian. Kan buat kereta tengok anak kucing duduk tengah jalan. Kalau orang ada jenis hati halus ni, kan, dia berhenti kereta. Dia berhenti kereta pergi tepi jalan, dia pergi ambil anak kucing tu pergi bubuh tempat selamat. Kan? Ada hak jenis hati tak kisah ni, dia elok aja. Dia elok aja kata kucing tu tak dia mampu. Dia kata begitu aja. Dia tak tolong alik. Dia tak ada rasa ihsan. Cuma dia elok aja. Dia kata pula dia kata tak dia mampu dah. Nah, dia kata begitu. Ada pula hati ke suku. Dia tengok kucing saja dia pergi gelak. Oh, yang ni teruk. Hati jenis apa tak? Dia saja pergi gelak. Bunyi puk malah. Dia tu kena kepala tu dia. Manusia ni tuan-tuan banyak macam dia ada. Kan? Jadi dia beritahu kat kita, dia kata orang yang ada rasa kesian dekat binatang ini orang bagus. Ini orang bagus. Dan jikalau adalah ia anjing sekalipun, dia kata bukan kata kucing, kalau anjing pun kena kesian. Dia kata begitu. Dan mendapat pahala yang demikian itu. Tuan-tuan ingat balik hadis yang kita jumpa tu. Satu orang yang musafir tengah padang pasir dahaga ni, Allah yang mengetahui. Dengan kehendak Allah tengah-tengah dia dahaga tu, Allah ketemukan dia dengan satu kawasan wadi, kawasan macam telaga dalam gitu sikit. Dia pun turun masuk pergi ke dalam tu, cedok air minum-minum sampai hilang dahaga. Dia naik di atas dengan kehendak Allah. Ada seekor anjing duk tunggu di tepi atas telaga tu, lidah terjulung panjang, dahaga. Oh, dia tak boleh. Dia kesian kat anjing ni. Dia masuk balik. Dia pergi cedok air dengan kasut dia. Dia main bagi anjing minum air tu. Nabi SAW kata dengan kerana perbuatan dia tolong anjing tu, melepaskan anjing daripada dahaga, Allah Subhanahu Wa Taala lepas dia daripada api neraka. Tu dia. Jadi dia kata di sini, ini kan pula kucing. Dia kata lebih lagi kita kena ada rasa ihsan, kesian kepada binatang ni. Dan janganlah zalim ke atasnya dengan menggodam dan tiada menyempurnakan pelihara binatang yang dimiliki. Jangan. Ada orang bela kucing dalam rumah. Dia bela kucing ni bertujuan untuk kucing ni gempak tikus saja dalam rumah dia. Tapi hak kucing ni untuk nak dapat makan, untuk nak dapat minum, dia nafikan hak kucing ni. Dia tak bagi kucing dia minum susu apa, tak bagi. Dia kira kucing ni kuli dia ya. Hang kerja cari tikus. Kalau hang lapang, tu kerana hang tak kerja cari tikus. Dia kira dia begitu. Jenis macam ni itu dia tahu Tuhan nanti buat apa kat dia. Tak boleh macam tu, tak boleh. Maka dia kata mestilah menyempurnakan hak binatang yang kita pelihara. Mesti yang tu. Dan diseksa, ditahan makan minumnya, tak boleh macam tu. Seksa kucing apa semua ada rumah ni, makan minum dia tak bagi, tak boleh. Dan ditanggungkan ke atasnya kerja yang bukan tanggungannya. Dia bagi kerja hak bukan-bukan. Ada keldai sekong. Orang Arab dulu keldai ni guna untuk nak bawa barang lah. Zaman tu van apa nama C20 semua tak ada lagi. Yang ada keldai lah jadi kenderaan untuk nak angkut barang. Dia pergi hantam bubuh barang sampai pengkak kaki keldai ni. Apalah punya manusia. Kan tak boleh lah. Dia paksa binatang tu buat kerja yang di luar daripada kemampuan binatang. Berdosa tu. Tu pun berdosa. Ni kepulak buat ke manusia. Begitu. Dia kata fa insya-Allah akan dibentangkan segala masalah ini di dalam bab pada hadis yang akan datang. Lepas ni, bab ni dia kata kita akan bincang detail lagi dalam hadis Nabi cerita tentang benda-benda ni semua. Akibat seksa, azab yang akan menimpa manusia yang buat tahanan kat binatang. Dia kata ada hadis yang detail, yang lebih halus lagi akan cerita tentang benda-benda ni. Tentu ada hadis Nabi kata banyak daripada ahli neraka adalah wanita. Bila sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, pasal apa wanita ramai masuk neraka? Nabi kata apa? Dia antara sebab wanita ramai di neraka ialah yang pertama, wanita ini suka menafikan kebaikan suami dia. Suami baik, tapi mulut tak pernah puji kebaikan suami. Duk cerita laki dia buruk aja kat orang. Mau tu dia antara sebab wanita akan didera dalam neraka.
Yang kedua, kerana wanita ni masuk neraka kerana dia buat naya dekat kucing peliharaan dia. Hak rapat dengan kucing ni siapa? Lelaki-lelaki ke perempuan? Perempuan lah. Pasal kucing ni dia sama sibuk di dapur tu. Kan? Cuma perempuan ni sibuk masak, dia sibuk tu kelicing kaki. Dia sama sibuk dengan orang perempuan di dapur. Jadi hak selalunya hilang sabar dengan kucing ni orang perempuan. Bila dia hilang sabar, dia buat sesuatu yang tak patut dia buat dekat kucing. Nabi kata dia diletak di neraka. Pasal apa? Pasal dia buat tahana kat kucing. Begitu. Baik. Tajuk baru dia kata bab fil mashi 'alal khuffain. Iaitu bab yang menyatakan sapu atas dua kasut. Ini cerita orang kata pakai kasut khuf. Bila ambil ayat semayang tak gaduh buka kasut tu. Memadai dengan bila ambil ayat semayang basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, kemudian tang kaki tu sapu ayat belah atas saja. Belah atas kasut saja. Belah bawah tak payah sapu, kasut tak payah buka. Maka itu dia panggil khuf, dia kata. Ketahuilah saudaraku, seorang yang memakai kasut dengan cukup syarat. Dia ada syarat. Bukan semua jenis kasut boleh tak gaduh buka bila nak ambil ayat semayang. Dia ada syarat. Dalam fiqh dia bagi 4 syarat. 4 syarat kasut khuf ni. Yang pertama dia kata masa mula nak pakai kasut tu kita dalam keadaan suci daripada hadas kecil hadas besar. Masa mula nak pakai kasut tu kita kata contoh ginilah tuan-tuan. Askar hak masuk hutan ni. Askar hak masuk hutan tu kasut hak askar pakai tu kasut tu diterima sebagai khuf. Maka askar masuk hutan ni dia boleh kalau dia nak beramal dengan benda ni. Syarat dia apa? Sebelum dia serelum pakai kasut tu, sebelum tu dia mestilah satu orang yang suci daripada hadas kecil hadas besar. Dia tak ada hadas besar dan dia dalam keadaan ada wudu. Kemudian dia pakai kasut tu. Itu syarat nombor 1. Syarat nombor 2 dia kata kasut yang dia pakai tu mestilah kasut yang menutup kawasan yang menjadi fardu wudu. Kawasan fardu wudu daripada mana? Ujung kaki sampai buku lali. Itu kawasan yang mesti rata ayam waktu kita ambil ayat semayang. Kasut hak dia pakai ni mesti kasut yang tutup daripada ujung kaki sampai atas pada buku lali. Kalau kasut bawah pada buku lali bukan khuf. Dia mesti kasut atas daripada buku lali. Yang ketiga dia kata kasut tu mesti kasut yang tahan. Maksudnya kalau dia pakai dia pakai lasak ke sana sini, kasut tu tak mungkin terkoyak, tak mungkin terkopak tapak dan sebagainya. Kasut tu kasut yang tahan. Dan yang keempat dia kata mestilah kasut tu sendiri suci daripada najis. Kasut tu sendiri mesti kasut yang suci daripada najis. Kalau kasut tu buat daripada kulit babi tak boleh. Ataupun kasut tu buat daripada kulit binatang halal yang disembelih tapi dia tak disertu sebelum dibuat kasut. Sertu ni dia bukan sama. Sertu ni maksud buang hak lemak-lemak apa nama yang ada di kulit tu. Buang dengan menggunakan benda tajam, benda yang tajam zat dia. Guna tawah ke guna apa ke bagi buang lemak-lemak di kulit tu. Yang tu dia panggil sertu. Kalau dia ada 4 syarat ni, kasut tu dipanggil kasut khuf. Dan boleh bila ambil ayat semayang bagi orang yang bermukim tak pergi ke mana-mana, dia tahan sehari semalam. Bagi orang yang musafir, dia tahan 3 hari 3 malam. Dalam tempoh 3 hari 3 malam tu kalau baca ayat semayang, dia ambil ayat semayang tak gaduh buka kasut. Sapu atas kasut saja. Dalam tempoh 3 hari 3 malam kalau musafir. Habis 3 hari 3 malam kena buka kasut. Ambil ayat semayang apa semua bagi elok balik, basuh kaki macam biasa baru pakai balik kasut. Lepas pakai tu 3 hari 3 malam pula. Dia macam tu. Dia kena extend 3 hari 3 hari 3 hari macam tu. Ini peraturan khuf macam yang disebut di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata maka haruslah ke atasnya apabila mengambil ayat semayang menyapu ayat atas kasut sahaja. Ni contoh. Ini selalu orang bawa contoh kata agama tak boleh fikir dengan logik akal. Kasut hak kita pakai ni hak kotornya atas ke bawah? Bawah lah hak duk pijak macam-macam atas tanah ni bawah. Tapi bila ambil ayat semayang dia suruh sapu belah atas. Dia tak suruh cuci belah bawah, dia suruh sapu belah atas. Kalau fikir dengan akal logik, tak logik kan? Maknanya apa? Maknanya dalam hal agama tak semua benda kita boleh putih dengan logik akal.
Tu saya kata yang tu lah. Hak biasa ni. Kita ambil ayat semayang. Kan? Kita ambil ayat semayang, kita semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, duk tunggu. Nak semayang Isya ni, duk tunggu, terkentut. Terkentut. Pasal apa dia tak suruh pergi basuh tempat air keluar angin? Tang tu yang buat pasal. Dia suruh pergi ambil ayat semayang lain. Ambil ayat semayang lain, tak ada sangkut kawasan tu pun. Apa ni? Terkentut tu tempat lain, yang pergi basuh tempat lain. Kita duk fikir yang tu saja pun dia jadi celau. Maknanya apa? Maknanya agama ni bukan logik. Agama ni ubudiyah lillah. Kita abdi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kata macam tu. Kalau Allah kata kesalahan mencuri ni potong tangan. Dia tak boleh fikir logik. Kalau fikir ni kalau ni pun orang nak kerja tak ada, terpaksa ambil orang Indonesia, terpaksa ambil Bangladesh. Kalau orang kita duduk potong tangan ni suruh siapa nak kerja. Tak boleh. Fikir logik tak boleh. Kita kena fikir Tuhan suruh kena buat. Bila kita fikir Tuhan suruh buat, hikmah nanti mai kat kita. Kebaikan tu nanti ada. Ini soal keyakinan. Sejauh mana kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tak yakin, susah. Ini benda yang kita nak kena faham. Jadi dia beritahu dekat kita, dia kata bila orang pakai kasut ni, kasut khuf ni, sapu di belah atas, dia kata sebagai ganti kepada basuh kaki, dia kata. Dan tiada berhajat tanggal kasut. Tak payah buka kasut untuk ambil air semayang. Maka perbuatan yang demikian itu telah sabit adanya, disyarakkan dia. Sebagaimana disebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Hammam bin Al-Harith radhiyallahu anhu qala bala Jarir bin Abdullah thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Diriwayatkan daripada Hammam bin Al-Harith, kata dia telah kencing seorang sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah. Kemudian daripada itu mengambil air semayang dia, tangannya dan menyapu kepalanya, maka tidaklah ia menanggalkan kasutnya daripada kakinya, dan hanya menyapu ia atas dua kasutnya sahaja akan jadi ganti kepada basuh kakinya. Ini sahabat Nabi, nama dia Jarir bin Abdullah. Ini sahabat yang hebat, sahabat besar Jarir ini. Dia ni ada ayat semayang. Sahabat Nabi ni tuan-tuan macam Nabi ya. Sahabat Nabi ni macam Nabi ya. Nabi ni macam mana? Dia tak pernah duduk dalam keadaan tak ada wudu. Yang kata Nabi Muhammad ni, dia tak pernah duduk dalam keadaan tak ada wudu. Sepanjang masa dia berwudu. Batal aja cepat-cepat berwudu. Batal aja cepat-cepat berwudu. Jadi Nabi ni duduk dalam tempoh masa lama tak berwudu, tak ada. Nabi sentiasa dalam keadaan berwudu. Ini yang kata Nabi. Maka sahabat-sahabat Nabi macam Nabi. Tak usah kata sahabat Nabi. Ni imam-imam mazhab ni, yang dah jauh dah lepas zaman Nabi ni. Imam-imam mazhab ni, kalau tuan-tuan baca cerita Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah selama 40 tahun. Selama 40 tahun. Wuduk yang dia guna untuk semayang Isya digunakan untuk semayang subuh. Yang kata Imam Hanafi, Imam mazhab Hanafi. Ayat semayang hak dia guna untuk semayang Isya tu, ayat semayang tu tak batal. Dia guna untuk semayang subuh. Dia buat macam tu selama 40 tahun. Tuan-tuan nak cerita pasal sahabat, pasal Sayyidina Abu Bakar, nak cerita pasal Sayyidina Umar, nak cerita pasal Sayyidina Uthman, nak cerita pasal Sayyidina Ali. Imam Abu Hanifah pun macam tu. Tu dia punya hebatnya orang-orang ni semua, hati mereka cukup dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maghrib Isya pun jahanam lah wudu, tak boleh pergi. Bukan kata Isya nak pergi subuh, maghrib nak pergi Isya tu meletup badan punya rosak betul. Macam tu kita ni. Baik, jadi sahabat Nabi ni Abdullah, Jarir bin Abdullah ni, dia batal wudu kerana dia pergi buang air. Bala maksud dia kencing. Bila dia pergi kencing, baca ayat semayang. Bila baca ayat semayang, dia ambil pula ayat semayang tu. Orang duk tengok, sampai tang basuh kaki, dia tak buka kasut. Dia cuma sapu atas kasut saja. Begitu. Baik. Faqila lahu ataf'alu hadha?
Maka apa kalau dilihat orang perbuatan dia yang demikian itu, lalu ditanya orang kepada dia, adakah engkau perbuat sebagai engkau perbuat itu? Maksud dia apa? Hang buat apa ni lagu ni? Sahabat pergi kata kat dia lagu tu, pasal apa tak buka kasut basuh kaki? Pasal apa pakai sapu atas kasut saja, tak payah buka kasut ni? Pasal apa hang buat macam tu? Maka tiadakah salah dan adakah sah ia? Sahabat tanya dia, tak salah ke buat lagu tu? Sah ke ayat semayang hang tak buka kasut, pakai sapu atas kasut saja? Begitu. Qala wa ma yamna'uni wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Kata Jarir, mengapa? Dia kata, dan apakah yang menegah aku? Bukankah aku perbuat dengan reka-reka aku sahaja? Dan sesungguhnya telah aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbuat akan dia, maka ialah diturut akan dia. Itu dia. Dia kata ni bukan aku reka. Yang ni bukan aku saja pandai-pandai duduk tak gaduh buka kasut pakai sapu atas kali, bukan aku reka. Nabi biasa buat lagu ni. Aku tengok Nabi buat, aku turut macam yang Nabi buat. Jadi tak ada salah tang mana, kerana aku buat ni macam Nabi buat. Begitu. Kata At-Tirmizi, hadis Jarir ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Dan pada bab ini ada riwayat daripada Umar dan Ali bin Huzaifah dan Al-Mughirah dan Bilal dan Sa'ad dan Abi Ayyub dan Salman dan Buraidah dan Amr bin Umayyah dan Anas dan Sahal bin Sa'ad dan Ya'la bin Murrah dan Ubadah bin Samit dan Usamah bin Syarik dan Abi Umamah dan Jabir dan Usamah bin Zaid dan Ibni Ubadah. Itu dia, banyak sahabat yang meriwayatkan hadis yang sama. Makna dia apa? Makna dia cerita pakai khuf sabit daripada hadis Nabi. Dan orang yang pakai khuf bila nak ambil ayat semayang memadai dengan sapu di atas khuf saja. Diriwayatkan hadis yang serupa macam ni oleh ramai sahabat-sahabat Nabi. Begitu. Masalah menyapu wuduk atas kasut dan hadisnya telah lalu dalam masalah tadi, hadis sapu atas dua kasut. Dan ini satu lagi telah didatangkan oleh Imam At-Tirmizi, demikian bunyi hadisnya. An Syahr bin Haushab qala ra'aitu Jarir bin Abdullah tawadda'a wa masaha ala khuffain. Diriwayatkan daripada Syahr bin Haushab, katanya aku lihat seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Jarir bin Abdullah ambil ayat semayang dan menyapu ia atas dua kasutnya akan jadi ganti basuh kaki. Maka tiadalah ditanggal kasutnya supaya membasuh kaki. Apabila aku lihat yang demikian, aku tanya kepada dia, adakah sah sapu atas kasut sahaja dengan tidak payah buka kaki, tidak payah basuh kaki? Maka jawabnya, apa salahnya? Bukankah aku perbuat itu kerana turut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana aku lihat Nabi memperbuat yang demikian itu. Faqultu lahu aqabla al-ma'idah am ba'da al-ma'idah? Maka kata Syahr bin Haushab, aku kata kepada dia, adakah engkau melihat Nabi sapu dua kasut itu dahulu daripada turun ayat dalam surah Al-Ma'idah, ataupun engkau lihat kemudian daripada turun ayat daripada Quran itu? Maka ayatnya ialah Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Itu ayat dia. Kemudian jika sekiranya Jarir bin Abdullah itu melihat Nabi sebelum turun ayat tu, maka jadilah ayat itu menasahkan perbuatan Nabi. Dan jikalau ia melihat kemudian daripada turun ayat itu, maka jadilah hadis itu menerangkan basuh kaki pada ayat itu. Jika tiada seorang mengambil wuduk itu memakai kasut dengan cukup syaratnya, faqala ma aslamtu illa ba'da al-ma'idah. Maka jawab Jarir, tiada aku Islam melainkan kemudian daripada turun ayat daripada surah Al-Ma'idah. Maka manakala aku telah Islam kemudian daripada turun ayat itu, bilalah pula aku melihat dan aku ambil tahu Nabi itu menyapu kasut ganti membasuh kaki kerana wuduk itu dahulu daripada turun ayat itu. Itu dia. Ini cerita Jarir bin Abdullah. Dia ambil ayat semayang, tiba-tiba mai tang basuh kaki, dia pakai sapu atas kasut saja. Sahabat tegur dia. Bila sahabat tegur dia, dia kata kat sahabat,
Dia kata, aku bukan faedah buat benda ni. Aku ikut macam mana Nabi buat. Sahabat kata balik kat dia, Nabi selalu nak tanya satu soalan. Hang tengok Nabi masa ambil ayat semayang, Nabi pakai sapu ayam di atas kasut ni, adakah perbuatan Nabi tu sebelum turun ayat perintah ambil ayat semayang ni? Kalau perbuatan Nabi sebelum turun ayat ni, maknanya bila turun ayat ni tak boleh dah buat macam tu. Kena ikut perintah ayat ni. Ayat Quran Tuhan kata apa? Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Ambil ayat semayang tu, hendaklah kamu basuh muka kamu dan basuh tangan kamu ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum, dan hendaklah kamu sapu kepala kamu dan basuh kaki kamu. Ayat Quran suruh basuh kaki. Dia hampir basuh atas kasut ni, mai ikut mana? Kalau Nabi buat sebelum turun ayat ni, maknanya bila turun ayat ni tak boleh buat dah macam tu. Jarir bin Abdullah kata, apa pula, aku pun masuk Islam selepas turun dah ayat tu, baru aku masuk Islam. Maknanya aku tengok Nabi ambil ayat semayang, Nabi sapu atas kasut ni lepas pada aku masuk Islam. Maksudnya selepas turun dah ayat tu. Maknanya apa? Maknanya sapu atas kasut ni adalah kes pengecualian bagi orang-orang yang dalam masyaqqah. Macam askar kita masuk hutan, kalau sehari 5 kali nak kena duduk rongkai, tali kasut tu pun sepadak dah nak buka. Kasut askar, tuan-tuan tengok kasut nak askar pakai tu, tali ni daripada ujung jari kaki sampai nak belakang lutut, tali. Kalau cek-cek kali nak ambil ayat semayang, dia kena duduk rongkai tali tu, jadi susah lah kata. Yang tu yang payah-payah semayang dia lah. Dia kata begitu. Kan orang kata, mana boleh tak semayang, kena semayang. Dia kata, takkan Tuhan tak tahu pun tali kasut panjang lah dia kata. Dia pergi buat jawab lagu tu pula. Kan? Jadi Islam ni tuan-tuan, agama apa? Agama yang tak mau bagi susah orang. Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama ni mudah. Dia tak mau bagi susah orang. Bagi kes-kes yang macam ni, tak payah buka kasut tu. Memadai tang bila nak basuh kaki tu, sapu di atas saja. Sapu di belah tali atas tu je, sapu gitu, buat syarat aja. Lepas tu ismayah. Kalau sekiranya dia dalam musafir, tahan 3 hari. Lepas hari ketiga tu barulah buka kasut, ambil ayat semayang, basuh kaki elok-elok. Lepas tu pakai balik kasut tu 3 hari pula boleh tahan, ambil ayat semayang, sapu di atas kasut saja. Islam nak bagi kemudahan kepada orang-orang yang macam ni. Lagu kita biasa-biasa hari-hari ni buka kasut lah, saja pergi buat mengadah pula dah, pergi ambil ayat semayang, sapu di atas kasut, ragas naik atas masjid dengan kasut-kasut tu, pergi sujud semayang, bunyi tumi tutak, tak tahu siap dia balun dengan penyapu kan. Jadi tak sesuai lah bagi kita hak duk biasa-biasa ni. Kes ni sesuai untuk orang hak macam askar, macam apa ni, hak susah duduk dalam hutan ni. Islam bagi kemudahan untuk dia. Jadi kalau dia buat lagu tu, memang itu adalah kelonggaran yang diberikan oleh agama untuk orang-orang yang macam tu. Ataupun orang yang duduk negeri yang sangat sejuk, puak-puak Eskimo hak duduk di kutub utara tu, dia duduk sentiasa dalam bungkus saja, dengan sarung tangan tebal, dengan kasut dia pakai lutut dan sebagainya. Memang dia dalam keadaan macam tu. Lebih-lebih lagi dia perlu kepada benda-benda macam ni. Kalau sehari 5 kali duk buka kasut, ambil ayat semayang, kaki dia jadi ais, tak boleh. Jadi bagi dia, okey, kalau dia duduk tempat dia bermukim, tahan sehari. Mana sehari sekali aja buka kasut untuk ambil ayat semayang, kali aja. Hak lain tu pakai sapu di atas kasut, gitu aja. Islam nak memberi kemudahan kepada orang-orang yang memerlukan kemudahan yang macam ni. Dan Islam tak bagi kemudahan kepada semua orang. Contohnya kemudahan semayang duduk. Kemudahan semayang duduk hanya diberikan kepada orang yang tak berkuasa berdiri. Kalau kita boleh berdiri saja nak semayang duduk, semayang kita tak sah. Ini keputusan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kita boleh berdiri, tapi saja nak semayang duduk, saja nak semayang duduk. Pasal apa? Pasal doa abang kata saya ni lutut tak apa kuat, jadi saya nak semayang duduk. Saja nak semayang duduk, sedangkan boleh, kalau berdiri boleh, semayang tak sah. Bahkan kalau kita semayang rakaat pertama, semayang boleh berdiri elok,
Rokok yang tidak sujud, duduk antara dua sujud, nak bangkit pula duduk tunjai nak bangkit tak naik. Tunjai tak naik. 2-3 kali tunjai tak naik, kita boleh sembahyang duduk. Pada rakaat kedua sembahyang duduk. Rokok buat isyarat, sujud dan sebagainya. Rakaat ketiga sat lagi dia kena terai juga tunjai. Kalau dia tunjai boleh naik, dia kena bangkit. Kalau dia tunjai boleh naik, dah duduk terai, batal sembahyang dia. Nampak? Ini perincian dalam bab fiqh. Keringanan diberikan, tapi bukan digunakan sewenang-wenang oleh sesiapa. Pasal apa? Pasal berdiri sembahyang ni menunjukkan kita lebih lagi hormat Tuhan. Jadi kita boleh nak hormat Tuhan dalam keadaan berdiri tegak, kita pilih untuk duduk seolah-olah kita saja nak korang hormat pada Tuhan. Tak boleh macam tu. Dia macam tu. Ini perbahasan dalam fiqh, dia detail sampai macam tu. Tak boleh kecuali sembahyang sunat. Kecuali sembahyang sunat saja nak sembahyang sambil duduk. Saja, tidak jadi kesalahan lah, sembahyang dia sah, tapi kurang afdal. Kurang afdal. Sembahyang fardu rukun. Kita belajar dalam rukun sembahyang ni, yang pertama apa dia? Niat. Yang kedua, berdiri betul. Berdiri itu rukun. Boleh berdiri, saja tak mau berdiri, kita meninggalkan rukun dengan sengaja, batal sembahyang. Itu kaedah yang ada di dalam fiqh. Maka demikian juga dengan soal khuf, dia bagi kelonggaran. Kalau kita saja nak pakai pun boleh, tapi ikut kesesuaian dengan apa yang berlaku di depan kita. Baik, kemudian masalah dia kata menyapu wuduk atas 2 kasut, dan dalilnya tu dia ulang benda tu jugalah. Sampai sebelah muka surat 137, memakai kasut yang boleh disapu yang semayang atasnya. Tu pun ulang saya dah sebut secara umum tadi ni. Kemudian syarat sah menyapu 2 kasut. Tu syarat saya sebut 4 tadi ni. 4 tadi. Syarat yang 4 tadi apa dia kata tadi? Yang pertama, mesti pakai, masa nak pakai kasut tu kita suci hadas kecil hadas besar. Yang kedua, kasut tu mestilah kasut yang menutup kawasan wuduk, ujung jari sampai atas pada buku lali. Yang ketiga, kasut tu mesti kasut yang tahan, maksudnya lasak, dia tak mudah koyak, rosak dan sebagainya. Dan yang keempat, kasut tu sendiri mesti suci daripada unsur-unsur najis. Tuan-tuan boleh tengok dalam internet ada banyak, daripada hantar mai kasut-kasut yang ada dalam pasaran di Malaysia lah ni. Ada kasut-kasut yang dibuat daripada kulit babi. Ada. Dan benda ni bukanlah satu sebaran daripada pihak yang tidak bertanggungjawab, tetapi dia ambil daripada website pengeluar kasut tu sendiri. Ada satu baru ni mereka hantar mereka saya kasut apa HP ke apa ke, ada satu kasut imported punya kasut HP ke apa ni, kasut sokan budak-budak duk pakai main, duk pakai jogging, duk pakai apa ni, HP ke SB ke apa, ada dia ada nama kasut dia. Bahagian apa, bahagian lidah kasut tu, bahagian lidah kasut tu dengan bahagian dia punya bumper depan dia tu, dia buat daripada kulit babi. Memang daripada website syarikat tu sendiri, dia potong kasut tu buat layer-layer, dia buat satu layer tu, dan dia terangkan kawasan ni buat kulit apa, kawasan ni buat daripada kulit apa, kawasan ni buat kulit apa. Dia sendiri terang benda tu. Jadi kalau kita pergi beli tu atas tanggungan kita lah, pasal dia abang sih kata kasut ni bahagian ni buat daripada kulit babi, dia abang. Kita yang tidur beli tanpa usul periksa, maka kita kena menanggung akibat dia sentiasa duk pakai kasut kulit babi ni. Kan? Pula jadi basah kan. Bila basah, dia kontak dengan kulit kita, kita tak sama pula kawasan tu. Kita duk bawa najis mughallazah lah dalam rumah kita, dalam apa kita duk bawa masuk najis mughallazah. Yang ni semua nak kena jaga tuan-tuan. Yang ni semua nak kena jaga. Kemudian dia pakai mikroskop. Dia close up dekat kulit yang bahagian kulit babi ni, dia tunjuk. Di antara tanda pengenalan kulit babi ni, dia kata dia punya liang roma dia 3 serumpun macam tu. Bukan 3 serangkai. Nanti dia buta pot tak ada akal. Yang ni dia 3 serumpun.
liang rumah dia tu dia tiga titik. Daripada 3 titik tu keluar bulu rumah macam tu. So bila dia close up bawah mikroskop, kita akan dapat tengok kulit babi memang dia punya liang rumah dia macam tu, bentuk dia macam tu. Dia sampai macam tu, dia nak beritahu kat kita. Jadi kalau ada di kalangan orang Islam dia beli kasut macam tu, makna kita beli kita tanggung. Syarikat dia dah beritahu. Sama lah macam coklat-coklat yang imported ni tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dalam website banyak dia bawa benda-benda ni. Coklat-coklat yang imported ni bila nak beli tengok dekat ingredients dia kata. Dekat bahagian bahan-bahan yang digunakan untuk buat coklat tu. Kalau dia tulis lard, L-A-R-D, lard maknanya gelatin babi. Kan? Jadi bila nak beli tu tengok dulu. Anak-anak kita duk beli coklat kan, kita kali tengok tentang ingredient tu. Dia tulis, kadang-kadang dia tak tulis apa nama pork, dia tak tulis pig, tapi dia tulis lard, L-A-R-D. Lard makna dia lemak babi. Kan? Jadi kadang-kadang istilah-istilah tu kita tak tahu. Kita nak nanti tulis PIG aja baru kita kata babi. Kan rupanya dia ada banyak perkataan lain yang membawa maksud yang tu. Kan? Jadi dia tak salah. Pasal dia beritahu, kita yang tak tahu kita pergi beli makan dan sebagainya, soal kita tak tahu kita makan tu satu bab, tapi soalnya benda tu dah masuk dalam badan kita jadi darah daging ni, yang ni leceh. Yang ni leceh. Kan contoh kita pergi makan kedai-kedai makan apa semua, kita pun tak tahu mi kuih tiaw dia dibeli tang mana pun kita tak tahu. Kan tu sebab kita tu pesan sangat-sangat dekat orang-orang yang menjaga kedai makan ni, tolong dibeli benda ni daripada kedai orang Islam. Mi yang dibuat oleh orang Islam, kuih tiaw yang dibuat oleh orang Islam. Pasal apa? Kita bagi makan barang halal dekat orang, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Kita pergi bagi makan benda haram, benda syubhat dekat orang, setidak-tidaknya kita berdosa. Pasal kita tak hati-hati, ramai orang terlibat duk makan di kedai kita. Jadi masalahnya orang yang menjaga kedai-kedai makan ni dia tak ada mengaji. Dia tak ada mengaji, dia hari-hari dia menjaga, dia duduk di kedai hari-hari, malam orang ramai duduk main makan, dia tak ada mengaji. Jadi dia tak tahu tentang benda-benda ni. Kesedaran ni dia tak ada. Jadi mangsa dia kita bagusnya balik mengaji pasal tajuk haram, halal, syubhat apa semua. Habis-habis kita pergi tempat yang tu. Kan? Habis-habis mengaji kita kena. Kan? Jadi kalau tak mau makan pun kita nak kena makan. Kita nak makan susah. Kita pergi buat terselek bateri banyak, terselek panjang, pergi duduk selidik di pilapong dah sat lagi, sodek tu dia buat di belakang kita. Kan? Jadi susah lah. Tapi kalau dia pun faham, cantik. Dia pun faham kan. Sebab nak pergi makan, nak pergi apa tu kan, nak tengok dulu, tengok kalau tuan kedai tu nampak kepiah putih, nampak muka pun cernih sikit kan. Mudah-mudahan lah makanan dia elok lah. Kan? Kita tengok hak perempuan menjaga pun rambut serongai aja, tengok kita pun lemah. Kan? Kalau soal aurat pun dia tak faham. Ini kan pula halal haram makanan dia tak jaga. Aurat ni, rambut dia pun dia tak tahu kata haram, duk tunjuk kat orang. Dia nak tahu kata haram, dia tak tahu apa. Kan? Jadi yang ni pun kadang-kadang aspek-aspek yang perlu diambil kira kan. Tindak tengok dulu nampak dia ni okey lah. Kita adalah baik sangka nak makan di kedai dia. Bukan apa tuan-tuan sayang. Nabi kata kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Nabi kata setiap darah daging yang jadi daripada sumber yang haram, api neraka layak bagi dia. Nabi kata takutlah kita semayang, kita duk buat puasa sunat, malam duk bangkit semayang sunat, apa semua buat elok dah, baca Quran, zikir apa sabar sikit ada dah, dan tentang makan pula bagi rosak kita kan. Jadi itulah pakat-pakat jagalah. Ada adik-beradik ada kedai makan apa semua, sembang-sembang bila dengan dia kan. Kita tahu dia tak ada anak main mengaji apa semua, carilah buat ada keset-keset apa cerita pasal ni halal makanan apa semua ni, bagi dia dengar lah kan. Sambil dia duduk masak di kedai tu, pasang satu keset bagi dia dengar. Ada satu sahabat saya buka kedai makan di sisi Gelorong tu, dia jadi kerja pula, dia duduk beli keset, dia duduk beli apa ni hak cerita pasal aurat, cerita pasal makan halal apa semua ni, dia beli, dia stok taruh dalam laci dia.
Bila customer tetap dia duk main kedai dia apa semua duk main tengok pakai kelumbung pun tak apa elok, jambui duk pelong depan dan sebagainya kan. Dia jolok pergi kaset tu satu. Orang tu main beli nasi, main beli duk bungkus apa semua, kaset dia jolok pergi satu. Biar siah dia kata. Tapi dia jumlah dah macam laut tadi ni. Harga kaset tu kan. Dia jolok pergi satu kan. Dia jolok. Nak tunggu dia beli, tak beli kecil ni semua. Nak tunggu dia beli kaset agama, dia tak beli. Nak tunggu orang bagi free je dah. Jadi dia ni ambil inisiatif macam tu. Kan? Dia lepas pergi satu. Dia kata yang ni kaset ni dengar bagus dah. Dan dia cerita pula kat saya. Dia kata alhamdulillah ya ustaz, dia kata. Dalam ramai-ramai ni kita bagi ni ada orang nampak perubahan. Ada nampak perubahan. Daripada mula duk main pakai perangai lagu tu, lepas tu nampak main pakai tertib elok dah. Nampak ada perubahan. Lepas tu pula dia tanya pula lagi kaset tu duk cari tang mana? Cantik. Cantik tak boleh lah. Lalu dia datang lepas tu dia abang tempat nak beli. Dia kata kita yang tanggang ni. Kan tuan-tuan, kita ni atas ruang yang ada kat kita. Dakwah ni atas ruang yang ada kat kita. Kok mana kita boleh buat? Kalau kita pandai bercakap, kita boleh bercakap kat orang, kita boleh bagi lembut hati orang, gunalah apa yang Tuhan bagi kat kita. Kalau kita ni tak pandai, nak bercakap tak pandai, kita ni kira peti ribu orang je. Patut padan kan, boleh guna bila kan, guna bila ikut kesesuaian. Kalau sekiranya kita ni tak boleh kan, kadang-kadang tak boleh kita duk cakap dengan dia, kita tak pandai cakap, dia tak betul tapi dia pandai cakap. Ada juga macam ni. Kita duk nak terang, kita tak reti nak terang tu. Kita ada benda nak abang tapi tak boleh nak abang. Kita tak ada kemahiran nak abang tu. Dia ni dia tak betul tapi cakap pandai. Dia potong kot tu, dia perbetul kot ni, dia belit kot tu, dia pun jadi kita jadi payah. Rimbuk meja habis sekali. Boom kata bagi dia terkejut habis sekali, bangkit start motor balik bah. Terus rimbuk dia lah. Rimbuk meja tu, boom kata bagi sekali. Nak tunjuk kata apa hang ni, begitu bangkit balik ni. Biar dia terkejut pisah. Kan? Jadi lagu tu kita boleh buat sikit lah lagu tu. Mudah-mudahan terkejut tu boleh balik fikir ke apa kan. Awak dia marah sangat ni, tak pernah dia ni marah kan. Dia balik fikir aku pun tadi cakap lagu tu tak patut. Mudah-mudahan. Mana nak kita? Kan? Boleh apa kita jenis ada buku apa yang kita dah baca, kita rasa buku tu bagus. Bagi pergi satu buku kat dia. Baca buku ni. Tapi buku ni biasa payah lah contoh orang nak pegang buku baca ni payah sikit. Kaset ni paling cantik lah. Orang naik kereta sambil nak pergi kerja pun peluk satu kaset masuk. Dengar kan? Dengar sambil-sambil. Tambah dia nak pergi Kuala Lumpur pula. Lagi pula dah 4-5 tali boleh masuk dalam tu. Peluk macam dia dengar. Mengantuk pun hilang. Apakah semua dapat ilmu pula lagi. Mudah-mudahan dalam pada dapat ilmu tu dapat kesedaran. Kan? Bagus. Jadi kita cubalah, kok mana ruang ada, kok mana cara yang ada, cuba saja. Yang pentingnya apa? Kita nak memperbanyakkan orang yang faham Islam dalam masyarakat kita. Nak bagi ramai orang faham Islam. Ramai orang faham Islam, mudah kerja kita. Mudah kerja kita. Tapi alhamdulillah, setakat ni kita nampak ada kejayaan. Ada kejayaan. Bukan kata orang macam-macam kita, orang awam ni. Orang peringkat korporat besar-besar pun Islam sampai kat mereka. Islam sampai kat mereka. Islam dah pergi retuk pintu rumah mereka. Islam dah masuk dalam rumah mereka. Mungkin satu masa dulu mereka hidup macam orang putih. Dulu kalau orang kaya hidup macam orang putih. Kan? Tapi hari ni kita tengok dah lain lah. Dia orang kaya, korporat, datuk, Tan Sri dan sebagainya, tengok isteri pakai tudung elok. Tengok anak-anak pun, anak pergi mengaji luar negeri, masa pergi pakai skirt, balik main tengok pakai tudung labuh elok. Islam masuk dalam rumah dia. Islam masuk pula, masuk melalui anak dia. Lagi dia susah. Dia nak marah apa anak dia sayang. Kan? Jadi sikit-sikit ambil masa lah. Sikit-sikit lama-lama alhamdulillah. Kadang-kadang mak tu dia malu dengan anak gitu ya. Mak tu dia malu dengan anak gitu ya. Mak ni sampai umur 5-60 dah rambut tu pikaran ni kedai ni. Kala ni sampai sat bubuh macam haluan rambut, sat bubuh macam haluan maskat, macam-macam kala dah diubur mak ni. Kan anak pergi mengaji mana universiti mana ke semua, balik-balik main pakai tudung labuh. Dan mula-mula dia lemah, dia tengok anak dia pakai gitu dia lemah.
Tapi dia tegur anak dia kata, apalah mama ni, dia kata ni agama suruh ni. Anak kata begitu. Sikit dah injek main hati dia. Kan 2 kali, 3 kali, 4 kali. Main anak laki-laki pula. Anak laki-laki pula pergi menikah, menantu pula main pakai tudung labuh macam tu juga. Dia tercabar. Dia tercabar. Anak perempuan dia pun pakai begitu. Anak laki-laki pergi menikah, menantu main pakai macam tu. Dia susah. Dia susah. Jadi pelan-pelan dia bubuh skaf macam lalu naik kapal itu dulu. Tak apa lah. Tu kira okey lah. Kan dia start dengan skaf macam lalu naik kapal tu pun tak apa lah. Daripada tak pakai langsung. Kan tak apa dah. Pelan-pelan lah dia nak ubah pun pelan-pelan lah. Nusat ni kawan-kawan terkejut ke apa kata ni. Kan tu pun pakai skaf tu pun pergi jumpa kawan-kawan dia. Kawan-kawan dah ada buat terkejut lah. You tu dia tak mau dengar. Kan you berubahlah sekarang ni. Kan pelan-pelan lama. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Nabi nak ubah manusia, Nabi nak transform manusia. Daripada teruk nak jadi elok pun ambil masa, tuan-tuan. Ambil masa. Kita tak boleh mengidamkan perubahan dalam sehari semalam. Tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi pimpin umat pun 23 tahun. 23 tahun ni bukan masa yang singkat. Padahal Nabi dibekalkan dengan mukjizat, berbantukan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala pun Allah ambil 23 tahun. Kita nak selesai dalam masa 2 bulan tak boleh. Nak masa 3 bulan tak boleh. Dan masa 2 tahun, 3 tahun tak boleh. Kalau kita boleh buat 23 tahun, kita pun kira macam Nabi juga masa tu. Kalau kita 46 tahun, itu biasalah. Kita double kepada masa yang diperuntukkan kepada Nabi. Kan? Jadi tuan-tuan, kita kena optimis. Kita kena penuh keyakinan. Kalau kita buat kerja ni kerana Allah tolong kita. Allah tak tolong dandan, Allah tolong lambat sikit. Yang penting Allah tolong kita. Bila sampai pertolongan Allah, Quran kata iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila tiba pertolongan Allah, berjayalah. Dan kita menanti saat itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan bagi kat kita saat yang kita tunggu. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni tuan-tuan, kita akan terus ke muka surat mandi junub 145. Lepas ni kita terus ke muka surat 145, iaitu cerita tentang mandi wajib. Dia ada satu benar dalam mandi wajib ni, tuan-tuan. Bila kita baca bulan depan, kita nanti duduk jadi was-was pula. Alamak kata macam ni pula dah. Ada jadi begitu. Dia ada satu bab dalam mandi wajib ni yang dia merisaukan kita. Dia merisaukan kita. Jadi siapa yang takut risau sampai sebulan, balik baca sendiri dulu. Kan? Takut masa mandi wajib ni masa kita selalu duduk terlibat. Kan? Kita selalu duduk terlibat. Jadi benda ni baik kita hati-hati. Dan dalam ni pun dia sampai kata, saya petik sikit aja hak kita nak baca bulan depan. Dia kata seperkara lagi yang sayogia bagi orang yang mandi junub daripada ayahkan dia dan seumpamanya, bahawa dia ambil jaga-jaga dan ambil ingat. Akan sebentar-bentar itu boleh jadi lupa ia. Iaitu, dia cerita benda tu. Dia kata benda ni mau jaga baik-baik. Ramai dia kata orang yang mandi wajib, tang ni dia pergi sangkut. Bila dia pergi sangkut tang ni, dia kata akhirnya apa jadi? Akhirnya tiada sah mandi wajib dia kata. Maka tiada sah mandinya oleh kerana ketinggalan yang demikian itu. Kerana tertinggal benda tu. Dia kata mandi wajib jadi tak sah. Jaga baik-baik dia kata. Sabar bila sikit Siang nampak tu takut ni, bagi tidur tak dia nak pula. Dia kata gini, kita mandi wajib. Tengah mandi wajib nak sekencing. Tengah duk mandi wajib ni nak sekencing. Mandi wajib tak habis ni. Nak sekencing. Kita pergi kencing. Lepas kencing, kita basuh kawasan yang kita kencing ni, kita basuh dengan niat basuh daripada kencing. Bila kita niat basuh daripada kencing, dia dah terpotong dah niat mandi wajib. Dia dah terpotong dah.
Lepas tu kita terus apa semua mandi, dia dah tak jadi mandi wajib. Sebab kita niat mandi wajib awal tadi, sampai satu peringkat baru tengah duk mandi wajib tak habis lagi, kita nak terkencing. Jadi bila kita kencing, kita niat nak istinja, nak bersihkan air kencing kita. Bila kita niat yang tu, kita dah berubah niat daripada niat mandi wajib kepada niat istinja. Lepas pada tu kita sambung balik mandi tu, dia dah tak panggil mandi wajib dah. Pasal apa? Pasal dia nak kena balik kepada niat mandi wajib balik. Ramai orang dia kata jadi macam tu. Tengah-tengah duk mandi wajib, dia kencing dulu. Kencing, dia niat nak basuh kencing. Lepas dia basuh kencing, dia tak niat dah. Dia terus carry satu aja. Mandi wajibnya tak sah, saya kata. Pasal apa? Pasal tadi ni, sewaktu dia break nak kencing tu, air belum rata ke seluruh tubuh dia. Maka mandinya belum sah lagi. Dia kata, jadi Imam Syafi'i dia mengingatkan tentang benda ni. Dia kata jaga-jaga, jangan sampai ada orang yang terbuat benda yang macam tu, nescaya dia kata tiada sah mandinya oleh kerana ketinggalan yang demikian itu. Pula kemudian daripada sudah sempurna wudu, nescaya berhajat kepada menyentuh faraj, maka batal wudu pula. Dia kata jadi masalah lain pula. Jadi kita akan tengok bulan depan detail dia macam mana dia nak kata. Bahaya tuan-tuan, kita kena ingat mandi wajib kita tak sah, apa ibadat kita buat semua tak sah. Kerana mandi wajib tak sah, kita pergi ke Mekah buat haji, haji kita tak sah. Kita balik dalam keadaan apa? Bawa balik mai ihram. Masalah itu. Jadi mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada kesilapan-kesilapan yang boleh merosakkan ibadat yang kita buat selama ini. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Al-Asr. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illa allazina amanu wa amilus اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.